tapi suaminya selalu berzina. Selalu berzina, suami ni selalu melanggam pelacur. Na'udzubillah min zalik. Sebab tabiat suami ni daripada sebelum nikah lagi memang dah biasa dengan, minta maaf sebut, pelacuran. Akan pergi mana? Akan pergi ke Thailand. Macam tu. Dia ada group dia ada geng dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia meluahkan perasaan, Ustazah, saya sedih sangat. Saya sakit tapi keluarga tak jaga. Saya sakit, keluarga buat tak tahu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya suka untuk kita tukar cara kita berfikir bila dalam keadaan situasi yang kita tak suka. Sebab apa? Kalau kita tak dapat apa yang kita suka, kita kena belajar suka apa yang kita dapat. Saya ulang lagi sekali. Kalaulah kita tak dapat apa yang kita nak, apa yang kita suka, kalau boleh masa sakit, keluarga bagi perhatian. Kalau boleh waktu sakit, keluarga support, keluarga ada bersama. Subhanallah. Tapi kita tak dapat. Maka masa tu kita kena ubah cara berfikir. Kita kena suka apa yang kita dapat. Faham ya? Kita kalau boleh memang kita nak, kita suka apa yang kita nak. Kita suka apa yang kita nak. Kita nak sekian-sekian. Macam mana ayat dia? Kalau kita tak dapat apa yang kita suka. Macam tu. Jadi kita kena sukalah apa yang kita dapat. Yang kita dapat situasi sekarang adalah sakit tapi keluarga mengabaikan. Keluarga buat tak tahu. Kita rasa keluarga tak faham, keluarga tak sayang, keluarga nak buang. Keluarga tak percaya kita sakit. Keluarga, lepas tu kita tengok pula ada orang lain sakit, keluarga bagi ni pula. Oh, macam-macam lah benda tu datang. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya tak faham, saya tak tahu situasi sebenar orang yang meluahkan ni. Tetapi cara nak ubah berfikir adalah, subhanallah, kita faham yang memberi sakit adalah Allah. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang maha menyembuhkanku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim sebut di dalam Al-Quran. Masya Allah. Kita ingat kisah Nabi Ayub alaihi salam ketika diuji sakit yang sangat dahsyat. Subhanallah, semua orang-orang yang pernah Nabi Ayub tolong, orang kampung, saudara mara, keluarga, kecuali isterinya seorang saja. Dia bukan sekadar diuji sakit yang teramat dahsyat, sakit kulit sampai mengeluarkan bau yang sangat busuk, bukan dalam tempoh sekejap, bertahun-tahun. Muslimin muslimat, jatuh bankrupt, tak ada orang nak bagi makanan, kisahnya sedih, dihalau daripada kampung. Subhanallah. Kalau siapa yang cakap, janganlah buat perbandingan dengan Nabi, Ustazah, kita kan manusia biasa. Nabi semuanya manusia biasa. Juga ada perasaan sedih, pedih, sakit, semua ada. Tak ada beza pun. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun Nabi ini diangkat darjat oleh Allah kerana memang akhlak para Nabi ini mempunyai sifat sabar. Itu paling utama. Okey. Masya Allah, mungkinnya kita bukanlah seteruk Nabi Ayub alaihi salam. Sakit tapi tidaklah dibuang, tidaklah dipulaukan dan sebagainya. Masih ada makanan. Jadi apa yang perlu kita ubah dalam pemikiran, apabila tidak ada manusia bersama ketika kita susah, ketika kita jatuh, ketika kita sakit dan sebagainya, kita kena faham Allah ingin mendidik kita bahawasanya yang hanya ada bersamamu, tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah meninggalkan kita, sentiasa bersama kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sangat dekat. Adalah Allah. Manusia boleh tinggalkan kita walaupun kita pernah berbakti kepada dia banyak, walaupun kita pernah tolong dia. Dan Allah benar-benar ingin membersihkan hati kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang ditimpa sesuatu penyakit, siapa yang ditimpa sesuatu penyakit dalam buku ni, memang ada ni, Sahabat Dunia Akhirat ni. Ini adalah, ialah buku pertama saya. Bagaimana Nabi memberi gambaran barang siapa yang ditimpa apa-apa penyakit, subhanallah, lalu dia sabar, dia redha, Masya Allah. Sebab pakej sakit ni didatang dengan pakej-pakej yang lain. Macam inilah dia abaikan keluarga. Allah akan membersihkan dirinya daripada segala dosa-dosa sehingga dia berjalan di atas muka bumi Allah tanpa dosa. Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Boleh jadi kalau kita sakit, keluarga bagi perhatian, keluarga support, mungkin kita tak rasa pun nikmat. Kita mungkin tidak pun dengan sakit itu diampunkan Allah dosa. Sebab ialah sakit, lepas tu ramai keliling, jadi macam tak sakit. Tapi bila kita sakit, kemudian dia abaikan pula,
Bertambah-tambah sabar di atas sabar di atas sabar. Lepas tu belajar pula redha. Ya Allah, aku redha ya Allah. Keluarga ku abaikanku. Aku redha ya Allah. Keluarga buat tak tahu. Aku redha. Sebut dulu walaupun hati belum redha, mulut sebut dulu. Aku redha ya Allah apa yang dilakukan oleh anak-anakku. Aku redha ya Allah apa yang suamiku buat kepadaku. Aku redha ya Allah apa jiran buat, apa kawan buat. Aku redha ya Allah. Kerana aku yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah. Mereka yang apabila ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa kesakitan, kekecewaan, kesedihan, semua itu musibah. Qalu, lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daku dan semua apa yang berlaku daripada Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi raji'un, kepada Allah lah, kepada Dia lah dikembalikan. Allah pesan, ini bukan manusia yang pesan. Allah yang memberikan kepada kita kaedah bila ditimpa ujian, ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya orang mati je orang bagi tahu mak saya meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa masyarakat kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya ketika kematian. Tapi sebenarnya bila kita ditimpa apa jua musibah, kita dituntut untuk menyebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kelebihan orang yang menyebut kalimah ini bila ditimpa ujian, sedih, musibah apa? Ulaika lahum, Allah berfirman, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah akan mendapat salawat daripada Tuhannya dan rahmat. Apa kelebihan bila kita ucap kalimah ini? Akan dapat salawat wa rahmah. Oh, rupanya bila kita ditimpa ujian, Allah sedang buka kita peluang untuk dapat salawat daripada Allah. Salawat maksud apa? Pertolongan, perlindungan dan sebagainya. Faham ya muslimin muslimat? Rupanya bila berlaku ujian, Allah nak test kita. Kita nak sebut perkataan apa? Kita nak merungut, kita nak luahkan perasaan sedih, kita nak memberontak dengan ujian Allah, kita nak bangkit melawan dengan bukan cara syariat, kita nak hebah-hebahkan kepada orang akan ujian kita dan beritahu siapa yang buat pada kita. Allah sedang perhati apakah tindak balas kita terhadap ujian. Lalu kita memilih untuk ucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua diriku, orang yang buat pada kita dan apa yang berlaku daripada Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah dikembalikan semuanya. Apabila kita menyerahkan kepada Allah, sama ada diri kita serah pada Allah ketika itu, ujian-ujian masalah kita serah kepada Allah, apa yang kita dapat? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang akan mendapat salawat min rabbihim, daripada Tuhan mereka, wa rahmah, dan rahmat daripada Allah. Kalau respon kita bagus, sebab tu kena ubah cara berfikir. Kalau kita tak dapat apa yang kita nak, kalau kita tak dapat apa yang kita suka apa yang kita dapat. Yang dapat perkara yang sedih. Tapi belajar untuk suka, ubah cara berfikir. Sekarang saya nak bagi respon yang terbaik daripada ujian. Allah sedang test. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian, Masya Allah, muslimin muslimat mati Allah sekalian, kita akan dapat apa? Ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan diberikan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, itu firman Allah. Jelas-jelas Allah berikan kita ujian, Allah beri sekali jalan keluar daripada ujian. Sahabat-sahabat, kadang-kadang memang walaupun hati belum redha, mulut sebut dulu. Belajar untuk sebut perkataan redha pada lidah. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, dalam buku ni juga, apabila seseorang hamba diberikan ujian, lalu Allah perintahkan malaikat untuk melihatnya. Subhanallah, Allah perintahkan malaikat untuk melihat keadaan seseorang yang ditimpa ujian. Adakah Allah tidak boleh melihat langsung? Tidak. Allah sudah tentu dapat melihat langsung keadaan kita. Tetapi ini nak digambarkan di antara tugas para malaikat. Allah perintahkan apabila Allah timpakan suatu ujian, Allah utuskan bersamanya dengan malaikat untuk memerhatikan. Dalam hadis yang sahih ini, subhanallah,
Nabi bersabda, barang siapa yang timpakan ujian, Allah mengutuskan malaikat untuk melihat keadaannya. Dan apabila seorang hamba itu redha dengan ujian Allah, maka dia dapat redha Allah. Namun jika ia marah kepada ujian Allah, maka dia dapat kemurkaan Allah. Jadi hati-hati, ujian kecil ke, besar ke, muslimin muslimat, set dalam kepala, Allah sedang test. Apa respon kita? Subhanallah, kadang-kadang memang ya, muslimin muslimat, sahabat-sahabat, masa kena pada pukulan pertama, masa kena tu, kita kadang-kadang tak berjaya lagi. Marah, memberontak, nangis. Saya pun macam tu, muslimin muslimat. Kadang-kadang susah, jarang-jarang sangat boleh kuat. Bila kena ujian je terus. Tapi bila ada sesuatu yang tak kena, kadang-kadang tu marah dulu, kadang-kadang nangis dulu, kadang-kadang terduduk dulu, mudi dulu. Lepas tu makan masa, astaghfirullahalazim, ya Allah, datang kewarasan akal. Ya Allah, Engkau yang datangkan manusia ni, Engkau yang temukan manusia ni. Apa yang berlaku ni dengan izin-Mu ya Allah. Terus sebut, ya Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dah ku redha ya Allah, Engkau Tuhanku, Engkau pentadbirku. Aku redha ya Allah, Engkau lah penetap segala perkara yang berlaku. Nanti saya tulis zikir tu. Itu zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang membaca waktu pagi 3 kali, waktu petang 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ada dalam Al-Maqsurah, ini pun keluaran Ustazah Asma Harun. Al-Maqsurah, tetapi istimewanya maksurat yang disusun oleh kami ialah dalam maksurat semua ada maksud dan ada dalil. Dalam ini ada dalil hadis yang bersabit dengan raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, itu zikir. Kalau orang tanya, Ustazah, macam mana nak redha? Ramai orang tanya, macam mana nak redha? Sebab muslimin muslimat, ramai orang daripada ujian, dia sangat penat berpindah daripada satu ujian ke satu ujian. Dia dah buat macam-macam amalan untuk menguatkan hatinya. Dia zikir banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak, dia solat, dia baca Quran. Tapi lepas tu dia kata, Ustazah, saya tetap tak tenang. Bahkan saya sampai pergi umrah berulang-ulang kali, Ustazah, tapi tetap tak tenang. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada seorang isteri ni, dia punya nekat nak baiki suami, maksudnya nak didik suami. Suaminya tak semayang, subhanallah. Suaminya suaminya solat, tapi suaminya selalu berzina. Selalu berzina, suami ni selalu melanggar pelacur. Na'udzubillah min zalik. Dan dia kata dia tahu apa yang suami dia buat, dan suami tahu yang isteri ni tahu. Suami tahu yang isteri ni tahu. Tapi sebab tabiat suami ni daripada sebelum nikah lagi memang dah biasa dengan, minta maaf sebut, pelacuran, melanggar dan sekian-sekian. Jadi walaupun lepas kahwin, dia tak boleh tinggalkan tabiat yang dahsyat tu. Dia kata, Ustazah, sebulan sekali suami sampai akan pergi, sebelum PKP ni, akan pergi mana? Akan pergi ke Thailand. Macam tu. Dia ada group dia ada geng dia. Ustazah, dia kata, dia cerita, Ustazah, saya pergi umrah banyak kali, doa depan Kaabah. Saya sayang suami sebab suami bertanggungjawab. Suami pun sayang saya. Subhanallah. Bahkan saya pernah bawa beberapa kali juga, saya yang tanggung bawa suami pergi dekat Mekah, dekat Madinah untuk sama-sama bertaubat dan sebagainya. Tapi kerana ketagihan tu, dia tetap melakukan perbuatan zina tersebut berulang kali. Ni orang bukan orang muda ni, orang dah umur 40 lebih ke 50 lebih macam tu lah. Subhanallah, saya ingat masa dia cerita depan-depan, macam mana Ustazah saya nak buat? Macam mana nak buat? Masya Allah. Saya sebut macam ni. Pertama, hati kita nak suami berubah kerana Allah, bukan kerana kita. Kalau berubah kerana kita sebab kita rasa untunglah kita, tak sabarlah seronoknya kan nak ni. Tetapi kita nak, ya Allah, kita nak suami berubah kerana Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Yang kedua, saya bagi tahu isteri ni, puan kena redha ujian Allah sebab dia tak nak berpisah. Dia memang sayang suami, ada anak-anak semua. Puan kena redha seikhlas hati, kena redha betul-betul. Memang berat ujian. Dan saya sebutkan boleh jadi kerana belum redha betul-betul dengan ketetapan, dengan ujian Allah ini, dengan selapang-lapangnya, dengan sepenuh hati. Boleh jadi kerana itu ada lagi pintu yang terhalang untuk suami ni dapat hidayah, suami ini berubah.
Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu saya ada tulis panjang sebelum ini. Ada manusia penat berpindah daripada satu amalan ke satu amalan, daripada satu umrah ke satu umrah, untuk berdoa di hadapan Allah tentang apa yang dia nak, apa yang dia perlu, apa yang dia hajat, apa yang dia impikan. Tapi kenapa tidak dimakbulkan Allah? Boleh jadi step yang paling penting, iaitu redha terlebih dahulu. Redha. Once kita redha, bila kita redha, maka Allah buka jalan-jalan. Rupanya ujian yang Allah berikan pada kita, Allah sebenarnya sedang melentur hati kita. Kamu redha tak? Kamu terima tak sebenarnya apa yang Allah beri ni? Kalau nikmat kamu terima dengan hati yang terbuka, nikmat diterima dengan gembira dan bahagia, ujian terimalah juga dengan sepenuh hati. Kerana yang memberi nikmat dan memberi ujian adalah daripada Tuhan yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga membantu ya muslimin muslimat.